Assalamualaikum. Tak apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah makan ke? Dah solat isyak? Alright. Okey, hari ni Ad nak terangkan serba sedikit pasal ESP. ESP. Ini. Alright. Okey. Bila kita cakap tentang ESP, basically ESP ni dia adalah susu soya lah. Susu soya ataupun dia protein daripada soya. Okay. Protein daripada soya bawah Shaklee. Okay. Basically protein daripada soya ni dia sangat baik. Dia protein tumbuhan dan dia diperbuat daripada non-GMO, not genetically modified. Itu pertama. Dan yang keduanya adalah low glycemic index. Maksudnya kadar gula dia rendah. Okey. Okey. Protein. Untuk asas protein ni sebenarnya bising. Okey. Protein ni dia sebagai asas ataupun foundation kepada pembinaan sel-sel badan kita, kulit, rambut, apa lagi, kuku dan sel-sel baru. Okey. Cuba tengok, kadang-kadang ada jenis orang yang kuku dia lambat tumbuh kan, lambat panjang. Contoh dia, kita akan potong kuku hari Jumaat bawa kepada hari Jumaat minggu depannya kan. Kadang-kadang ada orang yang hari Jumaat minggu depannya tu pun kuku masih pendek. So kemungkinan itu adalah apa yang menyatakan bahawa protein dekat dalam badan ni pun tak cukup. Protein tak cukup. Okey. Itu yang kita nampak secara luaran. Dalaman dia protein ni dia membina enzim, membina hormon dan imun, especially antibody. Antibody ni kita akan bantu untuk lawan virus lah, lawan virus dan bakteria dekat dalam tubuh badan kita. Jadi protein sangat penting untuk tubuh badan kita. Hai Yun. Hai Kak Yun. Okey. So contoh keadaan sekarang ni, kita tahu keadaan yang COVID ni meningkat ni. COVID ni kita tahu dia, bila kita sebut perkataan pandemik, maksudnya dia banyak, dia ada dekat dalam komuniti kita. So dia mudah disebarkan, virus ni mudah sangat disebarkan. Jadi bila virus tu mudah disebarkan, perkara paling asas selain daripada immunity, untuk naikkan immunity kita, contoh dengan vitamin C, kita pun perlu ada protein yang cukup dekat dalam badan kita. So bila dia kata perkataan pandemik, itulah maksudnya bahawa kita kena upgrade imuniti tubuh badan kita, sama ada dengan ambil vitamin C ataupun protein. So kalau kita sendiri tak cukup protein, macam mana? Tahu tak? Sebab protein membina sistem imun dalam tubuh kita. Okey. Bila kita bercakap tentang protein, keperluan protein dalam tubuh badan kita, cuba kita refresh balik pagi tadi. Start daripada breakfast, and then lunch, dan baru tadi dinner. Okey. Apa yang kita makan? Okey. Contoh breakfast. Okey. Breakfast contoh Ad makan pagi tadi Ad makan biskut cicah Milo je, tapi dengan protein ESP ni lah. Sebab tahu kadang-kadang kita ni kita tersibuk, tak sempat untuk ambil protein yang cukup ataupun protein yang sepatutnya badan kita perlukan. Okey. Contoh orang lain lah. Okey, let's say orang lain dia pagi tu, rakyat Malaysia lah, common rakyat Malaysia, pagi dia ambil roti canai satu keping tak cukup kan. Okey, so kita ambil 2 keping. Roti canai tu adalah total karbohidrat. So kalau kita fikir, okey, mungkin kalau bukan roti canai kosong, kita roti tampal telur. Okey, telur dia provide dalam 3.5 gram kalori, 3.5 gram protein. Okey, pagi tu dah ada roti canai telur, kita dah ada protein daripada telur 3.5 gram. And then tengah hari, okey, typical Malaysian kita akan ambil nasi dengan ayam. Ayam satu portion tu lebih kurang dalam 14 gram. 10 hingga 14 gram protein. Okey. 3.5 tadi campur dengan 14, kita dah ada
17.5 gram kan. Okey, 17.5 gram. And then malam tadi, contoh kita akan ambil nasi dengan ikan seekor. Okey, ikan seekor pun portion protein tu dalam 14 gram. So tadi kita dah ada 17.5 campur lagi 14, kita baru ada 22 gram. Okey, 22 gram ni awak rasa cukup tak? Okey, kaedah untuk kira berapa protein yang kita perlu adalah, okey, untuk orang normal kita akan dapat dengan 0.8 gram. Maksudnya setiap kilogram badan kita kita akan dapat dengan 0.8 gram. Itu adalah keperluan protein. Contoh orang 70 kg, dia akan memerlukan 56 gram 56 gram protein. Jadi dengan keadaan tadi, kalau itulah apa yang dimakan seharian, dengan keadaan 22 gram cukup tak? Kita perlukan 56 gram, tak cukup. Yes, tak cukup langsung. Sebab apa? Tadi dah bagi tahu awal-awal kan, protein diperlukan untuk pembinaan sel-sel badan, enzim, hormon. Selain daripada kuku, yang kita nampak dekat luar adalah kuku dan rambut. Tapi maksud kita tak cukup. So sel-sel badan, kalau sel-sel badan nak improve sel pun tak cukup, apa lagi yang dekat luaran memang akan nampak lah. Okey. So biasanya typical Malaysian itulah yang kita makan seharian. Pagi memang biasanya karbohidrat lah. Kalau tak nasi goreng, mi goreng. Tak mi goreng, bihun goreng. Semua benda yang goreng-goreng. Okey, bercakap tentang goreng-goreng pula. Okey. Protein, kalau kita masak, protein ni dia mudah denatured. Dia mudah denatured pada suhu yang let's say atas daripada 60 degree Celsius. Okey, 60 So, I tanya, kita kalau masak ada tak kita cecah dengan termometer dekat dalam makanan kita? Tak ada kan? Untuk kontrol suhu berapa yang kita nak kawal, kontrol, tak ada. Memang tak ada. Jadi contohnya kalau kita biasanya, kita pula typical Malaysian, kita akan makan makanan yang bergoreng, deep fry, bergrill. Dan cara masakan ni akan ada protein yang denatured, tak keseluruhan lah. Contoh ayam kita masak and then dia by goreng, dia akan denatured dalam lebih kurang 40%. Jadi keperluan protein kita dekat situ dah berkurang. Jadi sangat penting kan protein untuk tubuh badan kita. Sayang sangat kalau kita tak cukup protein. Sebab apa? Selain daripada nak bekalkan perkara paling basic untuk tubuh badan kita, enzim dan hormon tu, benda yang akan nampak nanti kuku yang cantik, kulit yang elok. Jadi kalau badan internal kita ni tak cantik, so kat luar petah lagi kan. So benda paling last ni cantik lah akan dapat. So benda tu tak dapat disebabkan badan kita dekat ini pun dah tak cukup keperluan protein. Alright. Apa lagi yang nak cakap ni? So contoh lain, okey, akan ada orang tanya ESP ni dia, kalau kita tengok ESP yang Shaklee ni ada, bezanya Shaklee kita punya ESP protein ni adalah kaya dengan protein dengan kalsium. Okey, sebab cara kita nak bancur ESP ni adalah 3 sudu kat sini 3 sudu ESP ni bancur dengan air yang lebih kurang macam 300 gram air. 300 gram ni macam satu gelas yang tinggi tu, ataupun ada orang dia bancur dekat dalam botol air 500 ml tu, saiz macam tu. Terpulang lah. Kalau nak pekat kita akan tambah air banyak. Kalau kita nak kurang, kalau macam Art lebih suka letak dalam gelas, sebab Art duduk dekat rumah kan, jadi kita nak habiskan satu botol besar tu lambat. Jadi nak cepat je lah nak habiskan dekat dalam satu gelas tu. So dan nak bancuh ESP ni, kita letak dekat dalam air yang biasa, air suam tak apalah, macam panaskan susu baby tu dalam 40 degree still acceptable lah, ataupun campur dengan jus, tapi bukan dengan air panas. So kalau ada yang tanya ESP ni boleh tak bancur dengan air panas, macam contoh buat Melo panas pagi-pagi tu nak campur dengan ESP, tak digalakkan lah, sebab kita tahu protein akan denatured pada suhu yang tinggi. So kita nak protein yang kita beli ni bekerja pada optimum
optimum capacity. So kita akan baca dia dalam keadaan yang suggested lah. Okay, selain daripada dia provide protein, dia juga provide calcium. Oh sorry, lupa nak cakap berapa protein yang dia provide dekat dalam 3 sudu tu. 3 sudu protein yang kita ambil ni, dia provide dalam 14 gram protein. So setiap kali servings dia akan provide dalam 14 gram. So contoh kita tadi makan 22 gram kan, 30 gram. So top up dengan ASP daripada protein ni untuk support kita punya keperluan protein yang sepatutnya. Okay, selain daripada protein, so dia juga provide kalsium. Okay, bezanya Shaklee punya ASP ni selain daripada protein, of course daripada sumber soya tu, dia juga provide kalsium dalam 500 mg. And then dia cholesterol free. Ada kajian menunjukkan pemakanan konsisten soya dia akan menurunkan kolesterol. So kalau orang yang contoh kolesterol saya tinggi lah, boleh tak nak makan ESP, boleh tak nak makan protein daripada ESP kan? Boleh, sebab ESP ni protein soya ni dia membantu untuk kurangkan kolesterol kat dalam badan. Okey. Contoh orang yang kencing manis. Okey, orang yang kencing manis boleh tak saya nak cuba protein? Sebab protein ESP ni kan, cuba dia tanya. Okey. Boleh, sangat boleh, sebab another thing tentang ESP ni adalah low glycemic index. Low glycemic index ni adalah gula rendah lah, gula yang rendah, glycemic index tu. Jadi orang yang ada kencing manis sekalipun, ada orang yang GDM, ibu mengandung yang ada GDM boleh consume ESP. Okay, and then dia ada B vitamins lah, kita faham. Okay, kalau ada soalan, macam tadi saya cakap berapa keperluan protein dalam badan, saya cakap 0.8 gram darab dengan berat badan kita. Maksudnya semakin besar badan awak, semakin berat awak, maksudnya keperluan protein awak pun semakin tinggi. Jadi kiralah balik. Okay, contoh kalau kita kena kira berapa portion sepanjang hari kita makan tu, pagi tu makan nasi goreng, so basically tak ada protein lah dekat situ, unless kalau nasi goreng plus with telur. So telur akan provide dalam 3.5 gram protein. And then tengah hari satu portion ayam dia akan bagi dalam 10 hingga 14 gram. So you kira cukup tak keperluan protein you satu hari tu? So kalau tak cukup, you boleh top up dengan ESP. ESP sangat membantu sebab dia dah calculated. Dia dah buat research untuk calculate berapa keperluan ESP yang ada. Okay, kalau ada soalan boleh tanya dekat bawah, sebab ramai jadi pendengar setia ni. Okay, so siapa nak dapatkan protein soya ni, ada soalan lalu WhatsApp ni, ada tanya boleh tak ESP ni kuruskan badan? ESP, okay, protein dia akan bagi rasa kenyang yang lebih lama daripada karbohidrat. Okay, so untuk kuruskan badan pun boleh ambil ESP ni. Okay, kalau ada soalan boleh tanya lepas daripada live pun tak apa. Okay, I pasal buat live ni tapi pegang baby ni. Okay, tanya je. Alright. Bye. Assalamualaikum.